Tugu perjanjian damai antara Dusun Bukit dan Dusun Pesisir di Kampung Kiau, Kota Belud. 1. Latar belakang konflik. Konflik di antara Dusun Bukit dengan Dusun Pesisir di pesisir pantai terjadi kerana perang antara suku yang melibatkan aktiviti memburu kepala. Dusun Bukit yang dimaksudkan ini adalah kaum dusun dari Kiau, Kaung, Labang-Labang dan Tiung Tuhan, sementara kaum dusun pesisir pula adalah kaum dusun di daerah Tuaran. John Witherard ada mencatatkan di dalam bukunya mengenai perang antara suku Dusun Bukit dan Dusun Pesisir pada 20 Mac dan 7 hingga 8 April 1886. Dalam catatan John Witherard pada 20 Mac 1886, dusun di Kiau dikatakan memiliki koleksi tengkorak lebih dari 50 yang mereka peroleh daripada hasil aktiviti memburu kepala. Informan Witherard ketika itu, iaitu Kuro, mengatakan bahawa para pahlawan Kiau telah bergabung dengan para pahlawan dari Kaung, Labang-Labang dan Tiung Tuhan menuju satu perkampungan di Tuaran untuk berperang dan memburu kepala. Pada 7 hingga 8 April 1886, Witherard mencatatkan mengenai 200 pemburu kepala dari Kiau, Tiung Tuhan, Kaung dan Labang-Labang yang sedang melakukan ekspedisi memburu kepala di kawasan sekitar Melangkap dan Taginambo. Taginambo ketika itu dikuburi dengan kuat, bagi menghadapi serangan dari gerombolan pahlawan tersebut. Para pahlawan dari Kiau dikatakan telah mula turun ke kawasan pesisir Kota Belud pada 2 April 1886 untuk melakukan aktiviti memburu kepala Whitehead, 1893 nisbah 183 negatif 184, 187. 2. Ekspedisi RM. Little memperdamaikan kaum dusun. Sekitar bulan Mac 1887, RM. Little telah berekspedisi ke Kampung Kiau untuk melaksanakan perdamaian. Di dalam bukunya, Little memulakan ekspedisi ke daerah pedalaman pada 28 Januari 1887 bersama dengan rombongan yang terdiri daripada 16 orang dusun, 1 orang Brunei dan 2 Dayak dari Sarawak. Di pihak rombongan Company British, terdiri daripada RM. Little, Pangeran Shahuddin yang merupakan Government Chief untuk daerah Tuaran dan Sulaman, seorang kerani company bernama Usman, dan Datu Setia Bakti Gawang, seorang tokoh dusun yang juga Government Chief kedua tertinggi di bawah Pangeran Shahuddin untuk daerah Tuaran Sulaman. Selain itu 2 orang polis company. Kesemua 16 orang dusun membawa senjata berupa pedang atau keris. Di samping itu rombongan company British ini juga membawa senjata api seperti Smith Carbine, Smoothbore Gun, dan Spencer 7 Shot Repeating Reel. Bendera company British dibawa oleh Datu Setia Bakti Gawang. Kadar gaji yang diberikan kepada carriers dusun untuk ekspedisi ini adalah 15 hingga 10 sen sehari, sementara polis company pula dibayar antara 10 hingga 25 sen sehari. Little, 1887 nisbah 2 negatif 4. 3. Upacara perdamaian. Di dalam upacara perdamaian ini, pemimpin Dusun Bukit diwakili oleh Datuk Kabong, Baging dan Bunahau yang ketiganya merupakan ketua Kampung Kiau. Kampung Kiau merupakan sebuah perkampungan dusun yang besar, yang terdiri daripada beberapa bahagian, di mana setiap bahagian ditadbir ketua kampung berbeza. Little mencatatkan bahawa Kiau terbahagi kepada 3 bahagian, Kiau Atas, Kiau Tengah dan Kiau Bawah. Di tahun 1887, Datu Kabong mentadbir Kiau Tengah, sementara itu Baging dan Bunahau pula mentadbir Kiau Bawah. Sementara itu Kiau Atas atau Kiau Nunu pula tidak diketahui siapa ketua kampungnya ketika itu, kerana RM. Little tidak berpeluang melawat kampung tersebut. Little, 1887 nisbah 9. Little mencatatkan antara tokoh dusun pesisir di Tuaran yang berkonflik dengan pemimpin dusun Bukit, antaranya adalah orang kaya Baladau, yang merupakan musuh Datuk Kabong dan Bunahau. Little, 1887 nisbah 10.
Upacara perdamaian antara Dusun Bukit dan Dusun Pesisir digambarkan di dalam buku tulisan Little seperti berikut terjemahan. Pada keesokannya pada pukul 5.45 pagi, bacaan termometer menunjukkan 71 derajat Fahrenheit dan bacaan aneroid adalah pada 1,659 kaki di atas paras laut. Sebaik sahaja ketua kampung dari Kiol yang bernama Datu Kabong dan Bunahau tiba, kami bergerak ke satu kawasan lapang berumput hijau, di mana seekor kerbau ditambat pada pokok kayu di tepi bongkah batu. Pasukan polis dan para pemegang senapang mengatur kedudukan mereka dan seterusnya melepaskan beberapa das tembakan. Bendera British North Borneo dinaikkan dan bendera tempatan iaitu bendera Tuaran, berlatarkan warna putih, segitiga berwarna merah dengan perkataan Tuaran, di bahagian bawah ditulis dengan warna merah, diserahkan kepada tompulan ketua kampung Labang-Labang. Sementara itu kerbau disembelih oleh seorang kerani British bernama Kerani Usman. Seterusnya, batu berbentuk tiga segi ditanam menegak di tengah-tengah kawasan lapang di mana kaum Dusun Pesisir dan Dusun Bukit bersama-sama meletakkan tangan di atas batu dan mengucapkan sumpah persahabatan dan perdamaian mereka. Sebagai perjanjian damai yang kekal Little, 1887 nisbah 8. Sebelum batu perjanjian damai antara Dusun Bukit dan Dusun Pesisir ini ditanam, RM. Little dikatakan telah meletakkan wang shilling 1 sen pada tempat di batu tersebut akan ditanam. RM. Little pada awalnya ingin meletakkan wang shilling British North Borneo, tetapi orang suruhan RM. Little telah tersalah menyerahkan wang shilling strike settlements kepadanya, tanpa ia sedari. Maka wang shilling yang tertanam di bawah tugu itu adalah wang shilling strike settlements dan bukannya wang shilling British North Borneo. Di dalam upacara perdamaian itu, Gunung Kinabalu diseru sebagai saksi kepada upacara perdamaian. Yang menariknya, ketika upacara tersebut berlangsung, matahari yang pada awalnya ditutupi awan, tiba-tiba muncul dan menyinari setelah ucapan sumpah damai diucapkan, di mana ia dianggap sebagai petanda yang baik untuk semua yang terlibat dalam perdamaian. Artinya tidak akan ada lagi permusuhan dan pertumpahan darah, cahaya telah menerangi kegelapan, persahabatan menggantikan permusuhan. Little, 1887 nisbah 10. Garis bawah, not dan foto kredit. 1. website.alami.com 2. FB page, My Sabah 3. Artikel digubah dari pelbagai sumber